cepat sikit bawa kereta tu. Ada benda kau kena tahu ni. Sebenarnya 20 tahun yang dulu ada sekumpulan remaja yang mati dalam rumah ni. Pada tarikh yang sama. 6 hari bulan 6. Dalam tu ada tulis kalau apa-apa jadi kat korang, kita orang tak tanggung. Apa kamu semua buat dekat sini? Sebenarnya Banglo Seksyen 12 ni adalah diinspirasikan sebuah novel iaitu Banglo Seksyen 12. Novelisnya bernama Hasrudi Jawabi dan keluaran buku Prima. Dia berkisah tentang sekumpulan pelajar yang pergi ke banglo, usang dan semua didapati mati, di mana keadaan yang sama telah berlaku 20 tahun sebelum itu. Dan ada pada masa yang sama, pada present time, ada satu lagi kumpulan paranormal datang sini untuk mengkaji dan diorang terjumpa dengan mangsa yang terselamat, dan dari situlah mulanya nak kata penyiasatan pun lebih kurang macam penyiasatan, tapi bukannya dari segi polis tapi dari segi mereka sendiri. Saya memegang watak sebagai Hairi. Hairi ini adalah seorang ketua dalam tim paranormal dan saya memilih untuk lokasi seterusnya untuk shoot tentang paranormal punya aktiviti ini di Banglo Seksyen 12. Dan sebaliknya terjadi apabila kami terjumpa ada satu tim lain yang dah datang dulu dan kita orang terjumpa mayat. Kami cuba menyiasat apa punca yang terjadi dekat sini hinggalah menyebabkan sesuatu yang lebih kurang sama dengan sebelum tu. Itu saya korang kena tengok. Karakter Fazli ni, ia adalah seorang ketua kumpulan dari grup 2026 dan Fazli ni merupakan seorang watak yang dia tak takut hantu dan dia goal dia untuk buat paranormal activities untuk YouTube channel. Dan menariknya, cerita Banglo Seksyen 12 ni adalah sebab dia punya jalan cerita mempunyai plot yang menarik. Tapi kita masuk rumah tu tak ada apa pun jadi kan? Tak jadi apa kau cakap? Kau lupa gambar yang aku share dekat WhatsApp tu? Apa? Engkau sendiri dengar apa Abang Fazli cakap kan? Dia nak letak aku dalam grup dia. Itu je momen yang aku ada dengan dia je. Rila ni ialah junior student kat college dia, di mana dia ada best friend, kat dalam ni Fahmi nama best friend dia, dan dua orang junior ni sibuk nak mengikut senior-senior yang ada nak pergi masuk ke Banglo Seksyen 12 tu. Apa yang menariknya tentang Fahmi ni adalah dia seorang yang setia dengan kawan baik dia. Sebab tu dia terjebak dalam misi untuk mencari entiti paranormal bersama kawan baik dia. Watak tu sebenarnya specialnya sebab walaupun dia seorang lelaki, dia boleh jadi seorang kawan baik kepada seorang perempuan. Jalan cerita dia, kita tak adalah fokus macam cerita horror yang lain yang nak kena munculkan entiti ke something ke. Saya tak. Kita lebih fokus kepada perasaan penonton tu kita kena jaga. Cerita ni memang sangat luar biasa dan orang kata berbezalah dari segi angle, dari segi shot, dari segi colouring visual tu sendiri dan lokasi tu sendiri. Dan yang paling penting adalah naskah novel ni sebenarnya pasal jalan ceritanya sangat menarik. Saya mengharapkan cerita ni akan pergi ke satu lagi level di mana cerita seram di Malaysia untuk akan datang. Kalau awak nak tahu, rumah ni ada kisah misteri dia. Sebenarnya 20 tahun yang dulu ada sekumpulan remaja yang mati dalam rumah ni pada tarikh yang sama. 6 hari bulan 6. First masuk sekali, pertama kali saya sampai, saya menjejakkan kaki ke banglo ni, saya rasa seram. Saya rasa ada satu rasa macam rasa yang saya tak sedap hati. Rasa macam diperhatikan. Itulah mungkin juga sebab tempat tu memang tak diduduki oleh orang, tak didiami oleh sesiapa pun untuk beberapa tahun, dan dia punya rumput semua memang tinggi dan memang nampak dia pun sangat usang. So mungkin itu menambahkan lagi perasaan saya tu. Saya tertarik dengan keadaan seni bina rumah ni pasal antaranya lain daripada lain dan juga masih lagi baru.
Saya rasa ini antara salah satu yang kena dengan kriteria untuk dalam cerita ni, di mana kita ada hutan, kita ada banglo, kita ada pokok besar. Tempat ni memang betul-betul peninggalan orang. Memang tempat yang dah lama kosong. Saya rasa lebih pada 10 tahun kot dia kosong tu. Okey, yang duduk sini mesti dulu orang kaya, mesti jadi apa-apa kat rumah ni sampai boleh jadi macam ada kesan terbakar dan ada kesan-kesan pecah apa semua kan. So macam ada something lah kat rumah ni, tapi kita just doa yang baik-baik lah kan. Kita datang sini nak buat kerja, so macam insya-Allah tak jadi apa-apa. Bila saya tengok kan, ya Allah, banglo lama dengan seni bina reka bentuk yang lama, nilai dia tu macam, bila saya tengok macam okey, sesuai lah dengan cerita ni, Banglo Section 12. So dia akan memberi 1001 makna kepada cerita ni lah, Banglo ni. Kita dah tahu kat mana kita akan shoot dan kita pun tahu tempat tu memang dah tak ada penghuni pun dekat dalam banglo tu. Jadi memang saya expect the worst, tapi hopefully akan berjalan dengan lancar. Rina, jom belah. Okey, sebenarnya banyak saya punya preparation saya. Dari segi producer, saya kena buat saya kena buat groundwork daripada awal, nak kena pergi recce, nak kena buat pre-production, nak kena buat pemilihan pelakon, berbincang dengan tim saya, dan dari segi pelakon pula saya kena buat preparation dari segi watak tu sendiri, nak kena tengok cerita-cerita yang berkaitan. Bila cerita inspire daripada novel ni, kita kadang-kadang setengah orang kata mesti kena ikut 100% kan. So bila kami berbincang balik, benda tu nak kena ada perubahan, ada a few thing lah yang kita kena buat. Banyak benda yang kena buat. So konsep yang kita orang ambil reference lebih kepada colouring. Kalau kita tengok cerita macam ala-ala Joker punya colour palette, and then dari segi look and feel lebih kepada Thailand. So memang menepati cita rasa Asia lah. Saya banyak main light colour yang tak terlalu striking sangat lah untuk mendapatkan look and feel filem ni. Rumah ni pun banyak juga saya aging, satu rumah saya aging untuk dapatkan dia lagi usang, nampaklah dia lagi buruk. Struktur yang dah nak roboh, dah berlubang-lubang, yang membantukan lagi lah untuk menjayakan filem. Cabaran yang betul-betul is effect lah. Tangan kena kaca, penggal kepala, benda-benda yang macam melibatkan darah, topeng hantu tu. Saya paling suka part bunian tu sebab look bunian tu tak typical Malay punya bunian. Veil dia, baju dia, so macam kita pun tak pernah pergi ke alam bunian, so betul kita create. So kami mengharap juga supaya cerita ni dengan kekuatan novel tu sendiri dan kekuatan jalan cerita dan juga karakter-karakter yang ada dalam cerita ni boleh membuatkan orang rasa berfikir how to solve the problem into the house yang haunted. Kita syuting dalam banglo lama. Kita kena berhati-hati dengan apa-apa yang dekat sini. Macam lantai dia dia punya keadaan rumah tu, itu kita kena lebih berhati-hati lah. Kena beringat, setiap orang kena beringat. Sebab rumah peninggalan ni kita kena jaga-jaga, kita kena jaga tingkah laku kita, jangan buat benda-benda yang tak elok kan. Itulah dia punya kesusahan kat situ. Cabaran saya adalah macam mana saya nak wujudkan ketakutan ataupun rasa seram tu terhadap diri saya. Saya tak adalah seorang yang berani sangat pun sebenarnya, tapi saya tidak selalu menakut-nakutkan diri saya. Tapi bila kita kena berlakon dalam cerita ni, untuk bagi orang percaya ataupun kita nak naikkan mood tu, saya perlukan benda itu dalam diri saya. Dan
suasana luar juga mainkan peranan untuk saya dapat benda-benda tu. Apa yang paling mencabar bagi saya ialah bila saya berada dalam set filem lah, iaitu set yang besar dan juga environment yang sangat lain daripada drama. So macam cara saya nak bawa karakter tu dengan diri saya bila di dalam set yang baru, saya rasa macam agak susah sikit untuk dapatkan chemistry, but then saya cuba untuk dapatkan chemistry dengan cepat lah. Okey, kalau nak ikutkan dari segi pengalaman untuk cerita-cerita seram, pada saya sudah ada jugalah pengalaman-pengalaman sepanjang perjalanan syuting. Tapi bagi filem ni, alhamdulillah banglo yang kami pilih ni agak selamat. Tapi walaupun orang kata keadaan banglo yang sangat usang, berada di tengah hutan, so keselamatan kita orang still ada persiapan dan penjagaan. So kita akan make sure all the places yang kita ada ni tak adalah benda-benda yang bahaya, tajam ke paku ke whatever. So kita orang memang sebelum masuk tu memang dah make sure kan untuk department dan juga bahagian production untuk pastikan keselamatan. Walaupun yes kita tahu benda ni mungkin boleh dikawal, tapi yes kena langkah berjaga tu kena ada lah. Korang semua ni memang degil. Kau berani mencabar ya? Ingat, mereka yang langgar adab, maka darahlah tebusannya. Weh. Aduh, yang tergedor pula. Sebelum filem ni mulakan penggambaran, kita juga diberi latihan untuk lakonan. So kita diberi bimbingan lah acting coach kita, iaitu Abang Azhari Zain. Itu persediaan kita, preparation as an actor, supaya orang kata chemistry tu dibina dengan lebih awal, tidak mengambil masa yang lama. Kalau kita dah nak start baru kita nak cari chemistry tu susah kan. Persediaan saya sebelum saya masuk set ialah saya of course lah belajar acting lah dengan pelakon-pelakon senior kalau saya jumpa dekat set lain ataupun dekat luar kan. So macam I think ni first time saya berada dalam set lakonan filem. A big opportunity for me lah. So macam I betul-betul mentally and physically prepared lah untuk karakter Amir dalam filem Banglo 12 ni. So far, I had a great time. Semuanya membantu. Sebagai seorang yang baru, saya rasa saya memang memerlukan chemistry dengan orang sekeliling saya. Tak kira daripada handy dia sampailah ke producer dia. Tapi Alhamdulillah, so far, director pun sangat memberi. Saya punya rakan-rakan seperjuangan pun, maksudnya di kalangan artis sendiri pun sangat membantu. Jadi saya sangat selesa lah bekerja dengan Prisma Pictures. Thank you so much for the opportunity. Oh, pandai lah edit gambar eh. Edit apa benda ni bang? Benda tu lah yang bunuh kawan-kawan saya. Benda apa? Anak cakap macam tu. Hei, ingat orang percaya akan cakap ni bang. Yang tu gila. Kalau kita cakap pasal novel seram yang terlaris, memang dah ada followers, orang memang dah banyak baca novel tu dan kita tahu memang ada followers dan mereka mesti akan teruja lah bila novel kesukaan mereka telah divisualkan sebagai sebuah filem. So dari situ kita dah ada tarikan, dan tarikan kedua kita adalah pelakon-pelakon ni sendiri, di mana kita banyak menggunakan pelakon-pelakon newcomers yang mempunyai package yang cukup, dan saya rasa mereka memang semua daripada pengamatan saya, diorang semua boleh membawa watak masing-masing dengan berkesan sekali. Untuk kas-kas yang berlakon dalam cerita ni pun walaupun diorang baru, saya tengok diorang punya video-video diorang, penghayatan diorang, macam mana diorang masuk kelas lakonan untuk menjayakan sesuatu, untuk menjayakan cerita Banglo Section 12 ni. Saya yakin yang cerita ni akan meletup, insyaAllah. You kena tengok cerita ni sebab saya sendiri pun tak expect ending dia akan jadi macam ni.
Itu je sebab dia. Sebab saya yang melakonkan watak ni, saya ada dekat dalam filem ni, saya semua tak expect. Dia jadi macam ni. So penonton memang patut tengok. Orang harus menonton cerita ini kerana cerita ini memberi 1001 rasa kepada penonton. Dia akan ada dalam tu gembiranya, sedihnya, suspensnya, kan, 1001 rasa yang penonton akan dapat daripada cerita ini. Itu istimewanya Banglo Section 12. Dan saya berterima kasih juga kepada Finas kerana memberi peluang kepada anak-anak muda di mana anda dalam program diorang juga. So program incubator yang dianjurkan oleh Finas telah memberi peluang jugalah kepada anak-anak muda untuk berkarya. So ini adalah salah satu juga peluang kepada Intan Ladiana sebagai producer dan juga pengarah bersama. So pada saya sangat-sangat berterima kasih kepada Finas kerana telah memberi peluang kepada semua orang kata ahli anggota dengan tim production sekali untuk berkarya lagi. Misteri mayat tanpa kepala ditemui di Banglo Rama. Mayat yang dekat dalam tu, hang kenal? Ada sesuatu dalam rumah ni. Apa Fazli? Tempat ini ada mayat. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Kepala. Cuma kita ada masalah sikit. Kau bukan aku yang bunuh. Aku bukan pembunuh. Pada diorang rasa tak ada dekat kawasan ini. Pakai cakap jin hilang. Jin hilang? Aku tak bunuh siapa-siapa. Aku bukan pembunuh. Awak, sini jom. Sini.